Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wardatu Husna binti Abdul Halim, bernombor matrik A168241. Okey, jadi saya akan membentangkan projek akhir pembangunan mapan dalam Islam, iaitu tugasannya adalah anda diminta untuk mencadangkan pelan pembangunan Kajang Bangi atau bandar-bandar lain yang anda biasa untuk jangka masa 30 tahun ke hadapan. Cadangan anda perlu mengandungi ketiga-tiga juzuk pembangunan mapan, iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi. Okey, jadi saya telah memilih Bandaraya Alor, di mana Bandaraya Alor dipilih sebagai pembangunan bandar mapan kerana secara umumnya Bandaraya Alor ini merupakan bandaraya penting di Kedah yang terletak di titik utara Malaysia, yang juga merupakan bandaraya terakhir. Pembangunan di Alor semakin berkembang dari segi semasa ke semasa dan menjadi salah sebuah negeri yang mempunyai perkembangan sejarahnya yang tersendiri, di mana ia telah berjaya membina identiti sama ada dari aspek politik, sosial dan ekonomi. Jadi, ini merupakan peta Bandaraya Alor yang terdiri daripada 28 bukit. Wawasan pembangunan Bandaraya Alor 30 tahun akan datang adalah menjadi sebuah bandaraya yang berdaya maju dan kompetitif di peringkat nasional dan global, menjadi sebuah bandar yang berpendapatan tinggi melalui pembangunan ekonomi yang holistik serta berpadanan dengan elemen sosial dan alam sekitar menjelang tahun 2050, dan merangkap pembangunan bandar mapan yang merangkumi konsep kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Okey, jadi pembangunan mapan lestari ini dia terdiri daripada 3 aspek, iaitu alam sekitar, sosial dan ekonomi. Jadi kita akan kupaskan satu persatu. Bagi pelan jangka masa panjang, iaitu dalam tempoh 30 tahun, untuk alam sekitar adalah dengan membina rancangan tebatan bandar di Sungai Kedah dan pembangunan Sungai Kedah. Seterusnya adalah bagi memperkasakan kawasan hijau di Alor sebagai natural sanctuary dan penetapan garis panduan kelestarian alam sekitar dalam perancangan pembangunan. Okey, ini merupakan tambatan banjir di Kedah dan juga pembangunan Sungai Kedah. Dan ini pula adalah kawasan hijau dalam pembangunan. Bagi ekonomi pula, kita menjadikan institusi zakat sebagai satu platform untuk mengurangkan jurang perbezaan kekayaan antara golongan yang kaya dan golongan yang kurang berada. Dan ia adalah di atas dasar yang tulus untuk meningkatkan pendapatan golongan yang miskin, mana ia akan mengurangkan nisbah penumpuan kekayaan kepada golongan yang tertentu sahaja. Jadi di sini ada keadilan. Orang kaya dan orang miskin tiada jurang. Dan seterusnya adalah membangunkan ekosistem dinamik yang dengan mewujudkan ruang pasaran yang lebih besar, menghasilkan lebih ramai pakar dalam bidang halal, dan juga memperkasakan industri halal itu sendiri dari segi pasaran ekspor dan import, dan memodernkan perindustrian pertanian, perikanan dan penternakan. Sebagai contoh, penanaman padi kita boleh menggunakan penggunaan peralatan teknologi tinggi. Dan akhir sekali adalah sosial, di mana mewujudkan persekitaran yang selamat dan sihat, pemekasaan program bantuan anak yatim, warga emas dan ibu tunggal, dan menaik taraf sistem pendidikan sehingga ia menjadi sebuah bandar ilmu pada tahun 2050. Dan ini merupakan antara gambaran dan contoh bagi sosial. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.